Bagi pihak SATP, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Majlis Penganjur bagi peluang ini untuk SATP memberikan ucapan sepatah dua. Rakan-rakan sekalian, seperti mana yang sedia maklum, Barisan Nasional itu fixed deposit mereka. Tetapi Pakatan Rakyat tidak seperti Barisan Nasional. Pakatan Rakyat menghormati Sabah dan memahami bahawa syarat-syarat dalam perjanjian Malaysia. Tanah-tanah yang dirampas kita akan kembalikan kepada rakyat. Kita akan buat tribunal penyiasatan, kembalikan hak rakyat yang telah dirampas oleh pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional Sabah. Malaysia telah ditapikan oleh Barisan Nasional selama 48 tahun dengan adanya sumber kewangan daripada minyak, kelapa sawit, kayu barat dan sebagainya. Tetapi nampaknya hutang negara telah meningkat ke 460 bilion ringgit, menduduki sebanyak 53% daripada kas KTNK. Cuma 2% saja daripada tahap maksimumnya, iaitu 55%. Tapi kalau Datuk Najib keluar TV, datang Sabah, dia cakap apa? Negeri paling miskin dalam Malaysia, negeri Kelantan. Sampai di Semenanjung, Datuk Najib kata negeri paling miskin adalah negeri Sabah. Dia takut nak sebut depan rakyat sama, sebab dia berbohong dengan jelas dara, dan atas asas ini rakyat Sabah mesti bangkit tolak pemimpin UMNO dan Barisan. Cukup saudara. Puluhan pemimpin. Sudah ingat saya tak tahu pasal Najib, tapi saya pernah dengar, saya cerca pribadi tu. Bukan kita nak menang, bukan nak burukkan pribadi Najib. Kita nak menang, nak tunjuk kegagalan UMNO dan BN, dan bahawa kita mampu takbir dengan lebih baik untuk rakyat. Ini bukan macam cerita orang teksi. Orang teksi minta pamit, dia bagi tayar. Itu saya betul. Itu dia kata ini lah susah BN. Buat salah, tak buat salah. Ya, orang minta tayar, orang minta pamit, yang kamu bagi teksi. Itulah sebab orang benci kamu. Buat salah, tak buat salah, jadi semua BN salah. Orang minta permit, dia bagi tayar. Orang minta gaji minimum, dia bagi 900 di Semenanjung. Di Sabah 800. Sebab Sabah ini nilai dia lebih rendah. Saya tak setuju kalau tetapkan gaji minimum 1,100, baik kamu di Kedah Batangan atau di Hulu Kelantan, gaji tetap 1,100. Itu dasar kita berjaya. Ya, ini macam apa? Second class. Sabah Sarawak second class, Semenanjung first class. Itu pun bila datang dengan menteri, orang Sabah berkata, thank you, you first class, I second class.
kelas. Bodoh. Kita mungkin miskin. Tidak semua orang kaya. Tidak semua orang pandai atau berilmu. Tidak semua orang ada pengalaman. Tapi semua orang ada maruah. Tidak semua orang jadi alim. Tidak semua jadi padri atau suami. Bukan suami isteri, suami pendeta Hindu. Tidak semua orang pemimpin agama. Tapi semua dari kecil tahu. Anak Melayu, anak Bugis, anak Kadazan, anak Cina, anak Bajau, semua dari kecil tahu curi ayam salah, curi ayam jahat. Teman dah besar jadi menteri, curi lembu. Kemudian curi lembu tak apa, sebab menteri. Kemudian bukan setakat apa, dia datang jalan di kampung-kampung, ketua wanita UMNO Cawangan, kemudian kena ingat cerita lembu ini. Kita berapa orang yang menternak lembu, menternak ayam, menternak itik, menternak kambing di Sabah? Berapa dapat? Dapat RM5,000. Dapat RM1,000. Seekor kambing RM1,000, seekor lembu RM5,000. Ada? Tak ada. Tetapi menteri 250 juta. Berapa orang anak muda yang belajar universiti menganggur? Berapa orang yang keluar sekolah menganggur? Berapa orang yang kerja dapat RM600 sebulan? Saudara, ini negeri kita. Ini hak kita. Kita bukan negeri miskin papa. Tetapi anak menteri syarikat lembu ini umur 24 tahun, keluar universiti, gaji 1 bulan RM30,000. Apa kerja? 1, 2, 3, 4, 5 lembu. Kerja kira lembu RM30,000. Rakyat dia minta kerja macam lembu, dapat RM600. Saudara, if you know your rights, sebab tu saya kata, apakah negeri macam Malaysia mampu bayar pendidikan percuma? Saya fikir, saya jawab boleh. Itu sebab saya juga belajar, saya berjalan juga pergi ke Turki. Kawan saya, Perdana Menteri Tayyip Erdogan, dia beritahu, dia minyak tak ada, hasil minyak tidak ada. Kita hasil minyak 80 bilion 1 tahun, dia minyak kosong. Tetapi dalam 2 tahun setengah setelah dia jadi Perdana Menteri, education, pendidikan dari sekolah rendah sampai universiti bagi semua rakyat percuma. Jadi kita boleh buat. Saya jumpa Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Turki baru-baru ini. Dia tanya, Anwar, bila elections? Saya kata dekat lah. Dia kena tanya Rosmah. Dia kata macam mana? Saya kata insyaAllah. Dia kata kalau menang besok buat apa? Pertama turun harga minyak. Kedua, kita batalkan seperti mana you batalkan PT-PTN Turki, kita akan batalkan PT-PTN Malaysia. Tayyip Erdogan ambil masa 2 tahun setengah. Saya nak bagi tahu saudara, tahun ini pilihan raya, tahun ini kita batalkan PT-PTN. Education ini free, Muslim, Kristian, Buddhis, Bumi Putra, Cina, tak kira. Pendidikan mesti percuma. Tak usah kata. Orang sekarang ni tanya, orang Cina dia kata, oh macam mana kita dah pandai tak boleh masuk, tak dapat beasiswa. Orang Melayu miskin. Zaman Tunku Abdul Rahman dulu, zaman Tunku Abdul Rahman, Tun Mustafa, ingat? Masa itu anak kampung, anak Melayu mana-mana pun belajar dapat beasiswa. Masa itu di Malaysia ada minyak? Tak ada. Ada kelapa sawit? Tidak ada. Tapi beasiswa ada. Sekarang harga minyak, untung minyak 1 tahun 80 bilion. Tapi tak ada bantuan kerajaan. Tak ada sebab. Orang ini bila kita kata buat, Dr. Mahathir kata bankrupt. Iyalah. Bagi orang rakyat sikit bankrupt. Anak kamu puluh-puluh bilion ringgit dapat kontrak tak apa. Ya, saya cakap betul. Saya bukan marah Dr. Mahathir, kesian kat dia. Ini tak habis-habis.
Saya tak bawa ni, saya kata, kau tamang duduk di rumah kira duit anak-anak kamu lah, bilion-bilion, kira pergi habis. 4 tahun pun tak habis. Sekarang 86, tubuh kami mau 90, tengok habis tak kira duit. Puluh bilion ringgit, anak. Orang lain nak bagi gaji 1,100, bankrupt. Turun harga minyak, bankrupt. Batal PTPTN, bankrupt. Saya kata tidak bankrupt. Sebab minyak saja. Jangan kira kelapa sawit, jangan kira balak. Minyak saja 80 bilion. Batal PTPTN, free education, yuran, buku, tambang, asrama, kita bayar semua. Melayu, Cina, India, semua kita bayar. Kadang-kadang kemudian berapa kos dia? 5 bilion satu tahun. 80 tolak 5 jadi 75 bilion ada. Tapi Datuk Najib kata bankrupt. Jadi cerdik lagi saudara. You lebih cerdik daripada Menteri Keuangan Datuk Najib. Dia kata 80 tolak 5 bankrupt. You kata 80 tolak 5 75. I salute you lagi pandai. Saya tengok macam ya Allah Maha Kaya. Ada orang kata macam-macam. Ya. Saya tengok orang doa ni mana-mana. Saudara tahu Datuk Yusof dulu ketua pendakwa kerajaan. Saya pada 98 kira Anwar salah masuk je. Dia tengok file masuk je, dia masuk je. Okay. 2008 dia ketua pendakwa. Anwar salah. 2012 dia kata kat saya, Anwar, aku dah tak nak lah kerja dengan dia orang. Aku nak jadi lawyer kamu, boleh tak? You bayangkan, saya dengar, saya kata kami main-main hari ni. Dia file semua dia tengok, semua rekod dia tahu. Tapi dia kata saya tak mahu dah campur. Dia nak ambil keputusan jadi peguam saya. Jadi dalam bersih ni, dia dalam barisan peguam. Dia tahu semua. Sebab itu jangan takut. Allah ada. Faiza azabta fatawakkal ala Allah. Kita harus percaya dan tawakal kepada Allah Subhanahu. Jadi terima kasih. Lawan tetap reformasi. Takbir. Untuk acara seterusnya, saya ingin memaklumkan kepada semua kita punya pendukung-pendukung, ada satu ceramah lagi di atas Syira di Masjid Pret MPS Karamunting, dan seterusnya malam ini di Kampung Batu Putih kawasan Libaran. Untuk acara seterusnya saya menjemput pimpinan ketua cabang Kinabatangan dan Buluran dan diiringi oleh tim pengurusi Majlis Pimpinan Negeri Sabah PKR Saudara Ahmad Hamdin Haji Jaini untuk menerima kemasukan ahli-ahli UMNO ke dalam PKR daripada cabang Kinabatangan. Dijemput dengan segala hormatnya Encik Muhammad Ahmad dari cabang PKR Libaran. Dijemput Saudara Ramlan Ridin. Ya, ini dia. Beliau adalah ahli-ahli cawangan UMNO, yaitu di kawasan Ketua Menteri Sabah kita. Dan seterusnya daripada Buluran dijemput Saudara Marisan Kagiel, juga daripada Ketua Cawangan UMNO Kampung Langgo Buluran, hari ini menyertai PKR melalui cabang PKR Buluran. Tahniah diucapkan kepada semua ahli-ahli baru menyertai PKR, dan semoga semangat juang yang ada pada hari ini sama-sama kita